Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita di sini. Kitab Isyahul Afrah yang membicarakan tentang sembahyang. Kita berhenti pada muka surat 6 Jawi. Surat 6 bawah tu, Rumi 22. Rumi 22, Jawi 6 bawah. Kita masih lagi di awal dan kita membincangkan tentang solat, sembahyang, dan kita membincangkan tentang menakuti ataupun balasan orang tak sembahyang. Itu yang kita dah bahas sebelum ni. Dan kita masih lagi sambung dalam bab tu. Belum lagi masuk bab sembahyang, tapi baru menakuti orang tak sembahyang ni, apa keburukan yang ada pada dia. Yang mana sebelum pada ni kita bincang berkaitan dengan berkata Atha Al-Khurasani, kemudian siapa meninggalkan sembahyang sengaja, Nabi tak ngaku umat, Nabi tak memberi syafaat dekat dia nanti. Kemudian itu yang last. Masuk kita qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 sembahyang difardukan dia oleh Allah atas segala hambanya. Maka mereka yang menunaikan dia bagi segala waktunya adalah nur baginya. Nur ghurran muhajjalin. Nabi sebut, aku kenal umat aku ke akhirat nanti daripada, aku kenal tu daripada cahaya dekat muka dia, dekat tangan dia, dekat kaki. Cahaya ni dekat padang mahsyar je ada. Sekarang tak ada. Sekarang ada, kita tak nampak. Banyaknya dosa kita tak nampak. Bagi orang yang ambil wuduk, dia akan ada cahaya kat muka dia. Cuma kita ni gelap hati, kita tak nampak. Malah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi tu, pernah Allah buka hijab pada dia, dia nampak. Malah ketika ambil wuduk tu, dia nampak air bekasan wuduk tu, air yang pertama tu hitam legam, macam air cap. Lepas tu basuh kali kedua sunat kan muka kan, cair sikit. Yang ketiga baru putih air. Macam tu juga ambil wuduk, basuh tangan, air hitam legam, dia tengok.
Maka dia berfatwa bekasan air ambil wuduk dia bukan bekasan ambil wuduk adalah adalah najis. Sebab dia nampak hitam, dia kata najis berat. Lepas pada tu dia minta, ya Allah tutup hijab aku. Dia tak nampak dah, maka dia fatwa air mustakmal lah. Air bekasan ambil wuduk kan air mustakmal. Tapi sebelum tu dia fatwa sebab dia nampak. Bila keluarnya hitam tu, muka bersinar. Bukan bersinar, bercahaya atau nur. Tapi di akhirat semua boleh nampak cahaya tadi tu. Nama cahaya tu ghurran muhajjalin. Ghurran ni cahaya kat muka. Tahjil muhajjalin ni dekat kaki, ataupun kalau kita kaki dan tangan. Kalau kuda tu, dia punya bulu tu, kuda tu katalah warna hitam, katalah kita nak buat contoh, kata warna hitam, bulu tu warna putih, bulu yang dekat sini tu, yang dekat kepala tu putih, dekat kaki putih macam stokin, empat kaki dia. Kalau dia berlari jauh-jauh kita nampak, nampak dia punya tu kan. Itulah seumpama, itulah ghurran muhajjalin, nur. Dalam kitab kita juga sebut sesiapa yang tunaikan sembahyang akan ada nur baginya, satu, dan ada tanda pada hari kiamat, tanda orang sembahyang, dua, dan mereka meninggalkan dia. Siapa yang tinggal tak sembahyang diseksa, pastinya diseksakan dia serta dengan Firaun dan Haman. Yang ini sebenarnya, dan sabda Nabi tadi ni, ini adalah terjemahan dia. Saya sempat cari hadis asal, yang mana hadis asal dia lebih sikit. Dia bukan macam ni, dia lebih sikit. Ini cuma makna atau terjemahan dia je. Saya sempat salin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Makna dia dalam, tapi dia ada lain sikit. Barang siapa hafaza 'alaiha, menjaga solat, maka ia akan memiliki nuran, cahaya, sama dah, wa burhanan, bukti. Dalam kitab kita kata tanda. Tanda bukti tu samalah. Bukti yang dia tu sembahyang dekat kiamat nanti, dekat padang mahsyar nanti. Wa najatan, dan keselamatan, bolehlah kita, dan kejayaan, keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Okey, betul? Sama dalam kitab kita. Okey. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sesiapa yang tak menjaganya, tak sembahyang, lam yakul lahu nuran, takkan ada nur padanya. Dia tak ada dalam terjemahan tu, tak ada kan? Takkan ada nur. Siapa sembahyang ada nur, siapa tak sembahyang dalam hadis kata tak ada nur. Wala burhanun, tak ada bukti dia tu sembahyang, muka dihitam legam. Wala najatun, tak ada kejayaan, tak ada keselamatan baginya pada hari kiamat nanti. Disambung ini, wa kana yaumal qiyamati, ni, dan mereka yang meninggalkan tadi tu, dia akan bersama hari kiamat nanti, ma'a Qarun, bersama Qarun. Dalam kitab kita tak ada, jadi boleh dobek, ma'a Qarun, bersama Qarun, yang tu tak ada. Lepas tu wa Fir'aun, Fir'aun ada dalam kitab kita. Lepas tu wa Haman ada. Dan wa Ubay bin Khalaf, itu pun tak ada juga, atau kan dobek. Okey. Jadi siapa yang sembahyang, dia akan dapat keselamatan di akhirat. Siapa yang tak sembahyang, dia tak dapat keselamatan. Okey. Yang kita nak bincang ni adalah kenapa orang yang tak sembahyang diseksa dan diserta bersama-sama duduk belakang bendera 4 orang ni. Dalam kitab kita tulis 2, hakikat sebenarnya ada 4. Kenapa duduk dalam belakang Firaun, duduk belakang Haman, duduk belakang apa seorang lagi saya? Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kenapa duduk dengan orang? Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf, dia ada bendera masing-masing. Maksudnya yang duduk belakang ni semua ikut perangai dia. Nabi ada bendera masing-masing, pakai ikut belakang Nabi. Siapa yang ikut Nabi? Yang ni orang-orang yang akan diseksa. Kenapa 4 golongan ni ataupun 4 orang ni, ketua yang nak bawa mereka masuk neraka ni, kenapa Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf? Kenapa tak orang lain? Kenapa tak Abu Jahal, Abu Lahab, siapa-siapalah yang jahat-jahat lain tu? Kenapa tak Namrud?
Tu semua kisah-kisah terdahulu tu. Kenapa mereka ni daripada 4 golongan ni Nabi sebut itu yang terjadi dekat umat dia sekarang. Sebab tu Nabi sebut 4 ni. 4. Kita bahas satu-satu. Orang yang meninggalkan sembahyang, dia akan bersama 4 golongan. Golongan pertama Qarun. Tak ada dalam kitab kita tambah Qarun. Dibangkitkan bersama Qarun. Kita tahu Qarun ni siapa? Sampaikan dekat tempat kita tanah Melayu ni, harta yang jumpa kita semua panggil harta karun. Sebab banyaknya harta Qarun sampai kat Malaysia, gali-gali jumpa harta Qarun punya juga. Padahal Qarun kat mana? Dia dekat bersama dengan Qarun ni sepupu Nabi Musa. Sepupu maknanya Bani Israel. Punyalah jauh, harta dia boleh jumpa kat tanah Melayu Banyaknya harta, tak gelaran tu. Bukan sebenarnya harta dia. Cuma Qarun ni dia memang orang kaya. Qarun hidup dia disibukkan dengan ilmu dunia. Maksudnya ilmu nak cari harta kekayaan. Dan bila gitu melimpah ruahlah kekayaan dia, harta dia. Dan dengan kekayaan yang dia dapat tadi, dia tak mengaku Allah bagi. Dia kata dia cari. Hakikatnya Allah yang bagi. Dan dia sombong. Dan dia kata aku dapat harta ni daripada usaha aku sendiri. Berapa ramai orang gitu umat Nabi? Ada sampai sekarang. Qarun ni mula-mula dia miskin aja, sangat miskin, anak ramai. Qarun ni pada satu ketika tu dia pergi jumpa Nabi Musa, sepupu dia. Dia kata, engkau Nabi, tolonglah aku, doakan pada Allah. Doakan pada Allah supaya Allah makbulkan. Engkau ni Rasul, Allah makbulkan doa engkau, supaya aku ni senang sikit lah. Aku ni kaya, banyak harta, sebab anak aku pun ramai. Mintalah kau tolong doa. Maka Nabi Musa pun doa pada Allah. Allah pun memperkenankan doa. Malah ada riwayat, sebahagian kata Israeliat, sebahagian kata bukan Israeliat, tak kisahlah. Ada satu kisah Nabi Musa aja Qarun buat emas. Kita tahu emas mana boleh buat. Kalau boleh buat emas, tak adalah mahal-mahal sampai sekarang. Macam sekarang, macam besi kan, perak, semua mana boleh buat? Tak boleh buat. Meja, kerusi boleh buat. Semua boleh dicipta. Tapi emas, perak tak boleh dicipta. Besi tak boleh dicipta. Bijih tu ambil, buat-buat banyak tu lah. Kalau dah tak ada bijih tu, tak ada dalam besi. Tak ada bijih tu, tak adalah perak kan. Tak ada bijih tu, tak adalah emas. Tapi Nabi Musa dapat ajar Qarun cara buat emas. Itu ni, ilmu ni yang dia ni Bani Israel yang Israel, ini tadi tu Bani Israel, ini Israel yang dekat Palestin tu, Israel tu, yang duk korek bawah Masjidil Aqsa tu, bawah tu dia korek tu, ada terowong penuh di bawah tu. Duk cari ilmu ni. Banyak lagi. Bukan salah satu ni. Ilmu peninggalan zaman Solomon, Nabi Sulaiman, dengan David, Nabi Daud. Dalam tu semua cara buat sihir, semua ada dalam tu. Cara apa dia panggil, peta apa, bandar yang hilang tu, apa nama, orang putih buat cerita apa dia, apa dia, yang tu lah. Itu lah. Macam mana nak cari. Dia ada dekat dalam laut. Dia sekarang dah tenggelam laut, tapi kat mana? Dalam tu banyak harta. Ada orang sibuk nak cari benda tu. Ada orang percaya gitu. Antara yang diorang cari, cara nak buat emas. Sebab dia kata ada ilmu tu. Walaupun saintis mengatakan tak boleh buat kan, mana boleh buat. Tapi dia kata agama kami, dia adalah dia punya peristiwa sejarah sendiri. Tak tahulah macam mana sejarah dia. Kita pun tak baca kitab-kitab Yahudi punya kitab. Tapi dia kata memang ada. Sebab Nabi Musa ajar Qarun, maka telah dibukukan ataupun telah dicatat. Ada, duduk kat mana? Ada satu tempat, duduk satu tempat. Termasuk juga khazanah-khazanah tu, termasuk Nabi Sulaiman punya ilmu menundukkan jin, menundukkan angin, menundukkan apa kan, Sulaiman. Termasuk Nabi Daud, Nabi Daud pun ada juga ilmu kerajaan, ilmu peperangan, ilmu macam-macam yang tersimpan di satu tempat, yang mereka sangka, mereka kata duduk bawah tu, duduk dekat, sama ada dekat yang kubah warna emas tu, bawah tu,
ataupun betul-betul yang kubah warna hijau ke, bawah tu senang kita dah bawah tu. Itu yang dia lepas serang-serang. Dia nak cari bawah tu dan diorang dah korek pun dengar cerita. Nak runtuh dah nanti kan. Diorang memang korek bawah tu, cari tak jumpa-jumpa. Diorang nak, antara diorang nak ini. Dia kata emas boleh dicipta. Ada ramuannya ada tersorok dalam khazanah dahulu. Nabi Daud dia kan boleh, tangan dia kan power kan, boleh melembutkan besi sebagainya. Daripada situ turun sampai ke Nabi Musa, dan ilmu tu telah dicatat dan ilmu tu ada. Kalau kita dapat kontrol dunia. Tak dapat ilmu tu pun dah kontrol dunia dah. Kalau dapat jahanam. Tak tahulah ia ada ke tidak, Allah alam. Cuma memang ada kisah tu, iaitu Nabi Musa ajar Qarun cipta emas. Lepas tu kaya-raya lah Qarun, dia jadi sombong, dia menunjuk-nunjuk, dia riak. Banyak harta dia, sehingga kan orang waktu tu dia banyaknya harta, dia akan letak harta dekat situ dan dia kunci. Dia kuncilah, ada dia punya gudang dia letak, dia kunci. Kunci tu, kalau orang kaya kunci tu, dia akan sorok. Jadi kalau orang tak dapat kunci, tak boleh buka lah dia punya gudang. Dia akan sorok. Itu kebanyakan orang kaya. Qarun ni belagak riak takaburnya, banyak harta, kunci dia tu pun tak larat unta nak bawa. Dia upah 10 orang bodyguard, katang-katang belaka. Semua abang Sado pikul kunci, ikut aku 10 orang. Ke mana Qarun pergi, dia 10 orang sambil pegang kunci. Itu pun diorang berat. Makna nak beritahu, aku tak ada sorok-sorok kunci, aku bawa dengan aku. Kalau kunci pun 10 orang nak bawa, badan tough, agaknya berapa banyak dia punya harta. Memang banyak. Akhir sekali belagak sangat, Allah tarik sebab Nabi Musa suruh bayar zakat. Dia kata, apa tak berlaku nak bayar zakat? Kau lupa ke aku ajar? Engkau ajar je, aku yang mengembangkan. Dia mula. Akhir sekali Allah telah dia ditelan bumi. Perintah daripada Allah, bumi terbelah, dia masuk. Jadi kenapa Nabi kata orang tak semayang bersama duduk belakang Qarun? Ketuanya Qarun duduk belakang dekat padang mahsyar. Sebab umat Nabi akan jadi gitu, sibuk duk cari harta sampai tak semayang. Tu. Siapa yang cari harta sampai tak semayang, dia akan duduk belakang Qarun. Ketua dia memang Qarun. Memang kerja tak ikut perintah Allah kerana harta. Jadi siapa yang cari harta sampai tak semayang, tempatnya belakang Qarun. Sebab tu Nabi bagi contoh Qarun. Yang kedua Firaun. Firaun disibukkan dengan kuasa dan kerajaan, sehingga dia lupa yang sebenarnya Allah yang bagi dia kerajaan. Malah lagi teruk dia mengaku Tuhan. Ada riwayat juga, ada sebahagian kata Israeliat macam cerita tadi, ada sebahagian kata tidak, tak kisah nak percaya pun tidak, tak nak percaya pun tak apa, tak nak percaya pun tak apalah. Ada yang kata Israeliat. Apa dia? Setan pernah pergi jumpa Firaun. Dia kata dekat Firaun, kau tarik balik jangan ngaku Tuhan. Aku pun tak ngaku Tuhan, aku setan. Sebab Firaun ni dia menuntut dengan setan. Dia menuntut cara buat sihir apa semua. Sebab tu Firaun dia boleh ada beratus ribu ahli sihir dia. Kalau dia tak kata sihir, ahli sihir dia ambil tata. Dia pun power juga. Dia ada apa? Dia ada pendinding. Ada baca punya orang bukan tu. Sebab tu dia boleh ratus ribu ahli sihir dia ada. Ahli sihir Firaun. Jadi siapa yang ajar Firaun ni? Setan. Sehingga kan dia tak mengaku setan tu tok guru. Teruknya Firaun, lagi teruk pada setan. Dan bila dia mengaku Tuhan, kan dia pergi panah Tuhan, dia pergi panah Tuhan Musa tu kan. Cerita dah sebelum ni. Dia kata, Tuhan Musa duduk kat mana? Tuhan Musa mesti duduk kat langit, dia kata. Maka dia buat tinggi macam menara, macam piramid tinggi. Dia ambil anak panah, dia celup darah, dia sorok. Dia naik, dia panah sampai atas setinggi mungkin lah waktu tu. Zaman tu tak tahulah tinggi mana. Dia panah, syuk, hilang. Macam masuk dalam awan lah kita kan. Hilang kejap, lepas tu jatuh balik ya. Dia pun turun cepat-cepat. Mana panah tadi? Dah berdarah. Tuhan Musa dah mati, aku bunuh. Semua percaya. Semua percaya, semua kena sihir. Sihir dengan Firaun. Mengaku Tuhan. Maka Tuhan Musa dah tak ada. Aku Tuhan. Syaitan datang. Aku nak nasihat sikit ni. Tarik balik jangan aku Tuhan. Melampau. Tetap Firaun Firaun mengaku Tuhan. Tetap
Firaun tak nak tarik. Nabi Musa datang nasihat, tak payah cerita lah, itu kita dah tahu lah cerita-cerita tu. Sedangkan setan pun nasihat dekat dia, wahai Firaun, tarik baliklah, tarik baliklah, gila kau ngaku Tuhan ni. Yelah, tak logik. Kau dulu tidur kecil jadi besar, mula tak ada, lepas tu mak kau lahirkan kau mengaku Tuhan. Kalau kau tu Tuhan, mak kau tu apa? Lagi Tuhan pada kau. Jadi memang tak logik. Nak tarik balik lah. Dia tak tarik balik. Nabi Musa datang. Akhir sekali cerita kita dah tahu lah. Ahli sihir Firaun tadi tu, ahli sihir Firaun yang ratus ribu tu, semua Firaun dapat kontrol dia. Sebab Firaun ni bapak segala ahli sihir. Lebih dia ada pendinding dia. Tapi akhirnya ahli sihir Firaun beriman dengan Nabi Musa kan. Siapa tak tahu cerita tu? Malah ada doa. Ada doa. Saya tak hafal doa tu. Bahasa Arab adalah doa dia. Saya tak hafal sebab doa dia pelik. Kalau baca tu mesti tak doa amin. Apa doa dia? Yang cakap bahasa Melayu lah. Saya tak hafal bahasa Arabnya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah iman aku seperti iman ahli sihir Firaun. Agak nak amin tak? Baca, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah iman aku seperti iman ahli sihir Firaun. Senyap kat belakang, lari tu. Adalah cerita dia, panjang lah cerita dia, saya pendekkan lah. Antara iman yang terbaik dalam sejarah dunia adalah iman ahli sihir Firaun. Iman yang terbaik. Banyak lagi yang diceritakan dengan apa? Cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud dan cerita itu pun iman terbaik juga. Yang ini lain. Ni iman ahli sihir Firaun adalah iman yang terbaik dalam sejarah. Dia panggil iman lahzah, iman sesaat. Maksudnya kafir tuk iman tu sesaat. Kita tak, iman kita slow-slow. Masa kita umur 5 tahun mana beriman? Beriman ke? Mana kenal Allah pun tak kenal. Umur 10 tahun duk sibuk duk pakai seluar pendek ke, tak kenal Allah Tuhan gitu je. Sekadar mulut je cakap kenal Tuhan, tak kenal pun. Allah tak tahu pun. Tapi umur 10 tahun sebut Allah tu Tuhan, tak ada iman lagi. Barulah umur apa? 15, 20 baru start belajar. Oh gini. Oh ada sifat 20, belajar sifat 20 gini. Oh kenal lah, dah kenal lah. Ma'rifatullah, dah kenal Tuhan dah. Masa tu baru iman. You tengok iman kita berapa lama nak sampai ke martabat kita dapat iman yang sebenar. Tapi iman ahli sihir Firaun, ahli sihir Firaun, Nabi Musa baling tongkat jadi ular makan, aku beriman dengan Tuhan Musa. Boleh gitu? Mana ada orang iman gitu? Pusing. Padahal kafirnya, sembah Firaun ni, ahli sihir ni, jahatnya macam-macamnya, pop tengok, tup, aku beriman. Iman yang terbaik. Dia panggil iman lahzah, iman sesaat. Tengok terus beriman. Orang kafir yang masuk Islam pun tak gitu. Dengar dulu azan, jalan dulu, tengok dulu orang Islam, kaji dulu gitu gini 3, 4, 5 tahun, oh yakin Islam tu betul, baru masuk Islam. Itu bukan lahzah, itu iman bertahun nak jadi iman. Ini iman. Sebab tu ada doa, ya Allah jadikanlah iman aku seperti iman ahli sihir Firaun. Saya tak apa lah, semsudah. Ya. Sebab dia bahaya, bunyi dia pelik. Iman yang terbaik dalam sejarah. Jadi Firaun ni disibukkan dengan kuasa dan kerajaan. Kerana dia nak kuasa dan kerajaan lah dengan sihir-sihir tadi. Jadi kenapa dia dengan kerajaan dan kuasa tadi dia mengingkari arahan Allah, dan dekat akhirat nanti dia pegang bendera orang yang tak semayang kerana sibuk dengan kuasa. Tu dia. Sibuk dengan kerajaan. Sibuk dengan kerajaan, maksudnya nak kerajaan lah, nak ambil tampuk kepimpinan sampai tak semayang. Sampai tak semayang. Tak nak gitu. Kita tak nak gitu. Nak kerajaan, nak, tapi jangan sampai tinggal semayang. Semayang tu simbolik aja. Termasuk lah yang lain. Habis semayang, puasa boleh tinggal sekali lah, semualah maksudnya. Hati-hati kat situ. Yang ketiga, tapi ada juga saya dengar cerita time undi. Setiap kali pergi rumah orang kan, nak apa dia panggil, pancing undi apa, saya tak reti bapak ni. Masa dia pergi rumah orang, tanya kalau ada susah bagi janji ni tu, apa dia panggil rumah orang. Sekarang tak boleh pergi lah sebab Covid. Dulu saya ingat apa dia panggil lah, raih undi ke apa macam tu lah. Dia pergi lah, lagi 2-3 hari lagi nak undi ni. Yang belakang ni, yang cerita kat saya yang belakang tu lah, yang pengikut dia,
Bukan pengikut, yang bawa barang untuk bagi beras, yang ada tepek muka dia tu lah. Tu kan? Tak apalah, baguslah bagi, tak kisah, bagi ambil je. Okay. Cuma yang bestnya dia cerita, dia ni setiap kali seorang ni pergi untuk apa, raih undi, nak bagi tahu saya nanti pangkahlah saya gini, setiap kali naik, setiap kali tu dia tanya, bila ada sejadah tak semayang lagi, dia pergi sebelah semayang lagi, dia pergi sebelah semayang lagi, nak bagi tahu, tunjuk dia tu kaki semayang, tak boleh kat situ, haram, dosa buat gitu. Pergi rumah orang ni, terima kasih, okey, nak balik kejap, ada bilik air tak? Belum semayang lagi. Jadi orang tengok, boleh pangkah kaki semayang, nampak je gitu. Dia pergi rumah sebelah, semayang lagi. Semayang lagi. Semayang apa ni? Asar nak habis. Itu pembohong, jangan gitu. Tapi jangan pula sampai nak kepada kuasa sampai tinggal semua semayang, tak mau juga. Jangan menipu macam tu juga. Okey. Jadi siapa yang duduk gitu, dia duduk belakang Firaun. Yang ketiga, Haman. Haman ni pembesar Firaun. Dia taklah macam raja yang tadi kuasa jenis besar, kuasa kerajaan besar. Haman ni boleh kita kata menteri macam tu lah, bawah-bawah ni. Tapi masih lagi kuasa jugalah, bawah. Haman ni pembesar Firaun, menteri Firaun. Dia zalim dan sombong sebab Firaun payung dia. Apa-apa hal jangan risau, aku ada kabel besar. Ada orang ni. Jadi ada golongan yang dia nak ambil hati orang atas dia. Sebab apa-apa hal dia boleh payung. Dengan sibuk nak ambil hati tu, sibuk nak ambil hati, sibuk nak jaga pangkat dia, menyebabkan tak semayang. Sama lah juga. Masa tak semayang tu tak buat semua-semua lagi lah. Tak semayang, tak tuang aurat, tak gitu, pergi, diajak pergi mana, pergi disco pun pergi, contoh lah. Sebab nak jaga hati. Entertain namanya. Tak boleh lah, kena entertain orang besar tu. Sebab nanti projek gitu gini. Tu. Nak jaga sampai tak semayang, malah langgar perintah Allah. Orang yang macam ni, sebab nak jaga pangkat, maka akhir sekali dia tenggelam kat Laut Merah kan. Haman tenggelam kat Laut Merah bersama Firaun. Dan dia ada bendera dia sendiri. So siapa yang nak jaga pangkat, nak jaga kedudukan dia, dan dia rasa selesa sebab ada orang payung dia, ada backup besar, ada kabel besar, maka orang macam sehingga melawan perintah Allah, antara yang tak semayang, maka dia duduk belakang Haman. Kita tak mau. Sebab tu Nabi sebut dalam tu Haman. Pertama Qarun, Fir'aun, Haman. Yang keempat dalam hadis tu, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Pelik sikit Ubay bin Khalaf ni. Sebab yang tadi itu semua Bani Israel. Qarun Bani Israel, Fir'aun Bani Israel, Haman Bani Israel. Ubay bin Khalaf masa zaman Nabi, musyrikin Mekah zaman Nabi. Dia dah sesat kat situ. Kenapa dia sesat kat situ? Mari kita ada dua cerita yang macam ni dia boleh sesat dekat dalam situ. Jangan jadi macam Ubay bin Khalaf. Dia seorang pemuka Quraisy, musyrikin, musuh Islam, benci seruan Islam, benci Nabi, ahli perniagaan, import export, ni niaga. Ubay bin Khalaf simbolik ramai orang tak solat sebab sibuk dengan perniagaan dan perdagangan. Ini hati-hati kalau kita dekat meniaga restoran, meniaga lebih-lebih lagi pasar malam. Time pasar malam, time paling ramai 7 sampai 8.30. Senang cerita, waktu maghrib tu lah paling ramai. Kalau di bandar-bandar besar macam Selangor, KL apa semua sana, time paling ramai restoran, mamak tak mamak ke apa ke, time tu lah juga 7 sampai 8.30. Agak-agak macam mana ni, duit tu masuk ni sikit, pukul 8 tak sampai maghrib lagi, tak apalah, nanti qada lah. Maka dia akan duduk belakang Ubay bin Khalaf. Tinggallah kejap, berapa minit? 5 minit je, tinggallah. Kalau ada dua orang, seorang ni jaga dulu, seorang lagi semayang. Kalau seorang, tinggal, tutup. Ini nak sikit menjual agama, menjual syariat dengan nilai yang sedikit, iaitu berapa ringgit je dah untung. Berapa dalam masa 5-10 minit tu nak semayang maghrib tu, sikit je. Kadang-kadang menega sampai ke malam, kedai-kedai makan ke apa, sampai pukul 2 pagi, 3 pagi baru tutup. Lepas tu tidur, subuh tak, sama lah. Tinggal je subuh. Jadi orang macam ni akan duduk belakang Ubay bin Khalaf, yang sibuk dengan perdagangan ataupun perniagaan.
Cerita Ubay bin Khalaf ni, dia musyrikin Mekah, orang besar, pembesar juga. Dia benci pada Nabi sehingga dia diletakkan sebaris dengan Firaun, dengan Qarun. Bila Nabi turun wahyu, Nabi bagi tahu umatnya, Ubay bin Khalaf mesti ada benda yang dia mesti ada benda dia kacau Nabi. Dia pernah bawa tulang. Dia ambil tulang, Nabi dia ambil tulang, ditunjukkan Nabi. Engkau dok cerita, engkau dok sebarkan agama engkau kata dah mati akan hidup balik. Dia bawa tulang. Kau tengok ni tulang. Engkau cakap orang mati boleh hidup balik kan? Kau tengok tulang ni. Dia pun ambil patahkan. Pak. Engkau agak-agak tulang ni boleh hidup balik ke? Dia tanya Nabi. Nabi kata, ya. Bahkan kata dia, engkau pembohong. Saja cari balas. Engkau pembohong. Ramai orang ada ni. Nabi tengah menyampaikan. Dia ada kat situ. Lepas tu Nabi kata, dia pasti akan hidup balik. Tulang tadi akan hidup balik. Dia pasti akan hidup balik. Allah yang menghidupkannya. Dia yang menghidupkan kamu. Dia akan mematikan kamu. Dan dia akan masukkan kamu ke dalam neraka. Dia cakap kat Ubay bin Khalaf gitu. Dia akan masukkan kamu ke dalam neraka. Neraka. Kemudian dia kata lagi, dia balas lagi. Kata tak mungkin. Tulang yang dah rosak hancur, akhir sekali akan hidup balik. Itu kau reka je cakap. Ini teknik dia panggil apa? Character assassination. Dia perangai Ubay bin Khalaf ni. Ada seorang lagi sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Jangan bertukar. Ubay bin Ka'ab tu sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab, suara dia sedap, fasih bacaan Quran. Itu Ubay bin Ka'ab. Jangan bertukar. Ni Ubay bin Khalaf. Dia bunuh ketika Nabi tengah menyampaikan, dia bunuh karakter tu ke depan. Character assassination. Senang kan? Betul salah nombor 2. Yang penting bantai depan orang dulu. Ni banyak berlaku ni. Kat Facebook banyak berlaku ni. Buat video, buat gitu, buat artikel, bunuh dulu apa-apa hal. Tembak dulu, nanti tanya betul salah. Tak guna dah mati kena tembak. Ni, bantai dulu. Kamu bohong. Nabi pun jawab, kamu bohong. Tak kira bohong juga. Dia panggil, dia bunuh karakter Nabi waktu tu. Nabi kata apa? Dia kata tak mungkin akan hidup. Itu kau reka je. Kemudian bila Nabi dah kena bunuh karakter gitu, maka turun Jibril, turun wahyu yang kita biasa baca tu lah malam Jumaat. Kita baca aja. Hari ni kita faham kenapa ayat tu, asbabun nuzul ayat tu. Apa ayat dia? Awalam yaral insanu anna khalaqna, lupa. Awalam yaral insanu anna lupa lagi. Awalam, banyak makan semut ke apa ni? Ke buat maksiat tadi? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawasanya dia dicipta daripada air asalnya, kemudian dia jadi penentang. Maksud? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia buat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan bagi kamu. Dia lupa kejadian dia. Dia kata, siapa yang dapat hidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ni turun asbabun nuzul ayat ni. Dia kata, dia tu siapa? Dia tu Ubay bin Khalaf tadi lah. Dia kata, dia lupa kejadiannya. Dia lupa dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Tiba-tiba tulang tu daripada yang ada lah. Tak ada. Ya tulang tu, asal tulang tu orang juga. Atau mungkin kalau binatang lah. Tapi sebelum binatang orang tu ada, dia tak ada. Bila tak ada, dia ada. Bila tak ada, Allah adakan dia. Dia ada. Bila ada lama jadi tulang. Dia kata dia lupa. Yang kau kata tak mungkin akan hidup balik. Tak mungkin. Ini kena pakai hukum akal. Kena ngaji tauhid dalam bab ni. Fikir. Kenapa fikir? Daripada tak ada kepada ada. Ni ayat jawapan dia pada ayat seterusnya. Daripada tak ada, kemudian ada. Apa semua gitu. Allah je yang qidam. Yang lain semua daripada tak ada kepada ada, kan? Semua gitu. Kita ambil orang daripada tak ada, lepas tu baru ada. Okey, bila ada lama mati, tinggal tulang apa semua. Okey, tulang tu ada lagi, ada. Kemudian Nabi kata daripada tulang tu boleh hidup balik. Boleh tak? Susah tak nak buat? Senang sangat. Sebab daripada tak
Tak ada. Ada, jadi ada. Itu lagi susah nak buat. 100 tahun lepas kita tak ada. Saya rasa tak ada umur 100 tahun sini. Tak ada. Okey. 100 tahun lepas kita tak ada. Sekarang kita ada. Itu lagi susah nak buat. Sebab daripada tak ada kepada ada. Ini daripada dah ada, iaitu tulang. Nak bagi ada balik, lagilah senang. Kalau tak pakai akal, tak boleh faham. Daripada dah ada tulang, tiba-tiba nak jadikan ada balik, lagilah senang. Daripada tak ada kepada ada pun boleh jadi. Itu pun dah siap, kita pun dah ada. Tiba-tiba kita mati, hancur, tinggal sikit-sikit ataupun tinggal anjbuz zanab, tulang belakang ni sikit. Kemudian Allah hidupkan, Allah jadikan balik, jadi asal balik. Susah ke? Daripada tak ada kepada ada lagi susah. Itu senang aja. Mesej sini orang panggil gitu tak? Mesej tak? Mesej senang senang aja. Tu dia kata sini. Dia kata wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramid. Allah membuat perumpamaan, dia lupa kejadian dia. Dia kata siapa yang hidupkan tulang, macam siapa yang boleh hidupkan tulang-tulang yang ni? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah dia dihidupkan oleh Tuhan yang cipta dia kali pertama. Yang mencipta dia tu, itulah yang akan hidupkan balik. Jadi tak pelik langsung. Lagi pelik, sepatutnya kita kalau nak pelik, lagi pelik macam mana aku dulu tak ada tiba-tiba ada. Pelik. Itu lagi pelik. Yang dah ada tulang tiba-tiba nak adakan balik, tak pelik langsung. Yang itu lagi pelik. Tapi dia tak fikir, dia kata tak mungkin tulang ni boleh hidup balik, tak mungkin. Ramai kan hujah-hujah ni lah ketika berlakunya debat di antara agama. Dia kata, yang kata agama yang mengatakan kita habis gitulah, mati habis gitu je, tak ada akhirat ni. Ada agama yang kata tak ada akhirat, mati habis jadi debu gitu je. Jadi gitu aja. Inilah hujah dia. Tak pelik ke jadi debu aja? Dia akan dibangkitkan balik. Kenapa pula dia akan dibangkitkan balik? Tak mungkin, dia kata. Ingat mana boleh benda yang dah hancur akan dibangkitkan balik? Hujah dia kat balik. Daripada tak ada kepada ada pun boleh. Kau lah kata. Kau sendiri, diri sendiri. Ini tiba-tiba kat rasa pelik pula. Tiba-tiba daripada tulang yang hancur boleh jadi balik. Pelik pula. Engkau ada tu pun dah pelik. Fikir yang tu dulu. Tu dia punya hujah dia. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Tuhan yang menjadikan, maka ini adalah amaran, iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api neraka, kayu yang hijau, dan kamu yang akan menyalakan api itu nanti. Tuju ni dekat orang yang tak mengaku, yang bahawasanya tulang boleh hidup balik. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan tu juga yang maha pencipta, maha mengetahui dan sebagainya. Memang tak ada masalah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baru jadi gitu. Barulah ayat tu. Jadi kalau kata Allah nak jadi sesuatu, Allah jadi kun fayakun. Jadi maka jadilah. Daripada tak ada kepada ada ni. Senang aja. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Macam baca Yasin. Bukan macam Yasin, macam malam Jumaat baca Yasin lah. Memang baca Yasin pun. Jadi itulah sedikit asbab nuzul. Kenapa orang yang duduk belakang Ubay bin Khalaf, orang yang yang melanggar perintah Allah, antaranya tak semayang kerana sibuk dengan perniagaan. Ada satu lagi kisah, rasa nak cerita pula hari ni. Orang suka nak cerita bab hukum ni serabut, tapi saya jarang cerita. Kali ni rasa nak cerita kan, cerita hukum semua cerita best cerita ni sikit sekala je, lepas ni tak ada cerita dah. Lepas ni tengok memang berat. Ubay bin Khalaf ni, dia pernah kata, aku pernah pera satu kuda kecil. Kuda tu dia pergi jumpa Nabi, dia bawa, nampak jahat macam ni, jumpa Nabi. Dia kata, nampak tak kuda ni kecil lagi, tak boleh naik lagi lah, kecil kuda ni, aku nak bela dia. Nabi kata, bela? Tu sibuk kata nak bela, nak sampai besar, aku nak bagi dia makan banyak-banyak. Bagi nak sibuk apa pasal kau nak bagi tahu aku? Dia nak kata ni, bila dah besar, aku nak naik dia. Naik lah. Aku naik dia, aku nak bunuh kau. Kat situ dia kata, nak bunuh kau ya Muhammad. Kau ngajar. Akhir sekali
Nabi jawab, insya-Allah aku yang akan bunuh kau. Orang Nabi cakap gitu. Kemudian terjadi peperangan Uhud waktu tu. Ubay bin Khalaf masa tu kuda dah besar, dah boleh naik. Dia naik, dia nak tunaikan janji dia. Dia pegang tombak gini. Kemudian Nabi tengok ada sahabat dah jadi benteng, sahabat nak mati aja. Biar mati ni, cantik, syahid mati je. Nabi kata jangan, relax. Bak tombak. Tunggu dia datang dekat. Nabi pegang tombak. Tunggu datang dekat. Agak-agak dah boleh baling lah. Nabi baling. Nabi baling dulu. Tak kena pun. Kena sini. Cek sikit. Dah agak luka. Luka sikit. Adalah darah. Lap macam tu habis lah. Sikit je kena. Dia elak gitu. Kemudian dia jatuh. Terkejut kan, dia jatuh. Dia tengok, alamak ada. Lap hilang dah. Lap adalah sikit-sikit. Darah lah sikit luka je. Tak, sikit je. Lepas tu dia pun turun, dia patah balik ke tempat dia, ke tempat geng dia. Dia kata habislah, Muhammad dah bunuh aku, habislah, matilah aku, Muhammad dah bunuh aku. Goreng sikit je. Kawan dia kata, relax bertenang. Sikit aja tu orang kena panah, kena apa pun tak mati lagi. Engkau lah, kau nampak ni ada 2-3 titik darah ni. 2-3 titik bukan 2-3 baldi. Relax kata kawan dia. Masa tu Abu Sufyan pun ada sekali. Abu Sufyan tak masuk Islam waktu tu. Cerita ni Abu Sufyan yang cerita. Masa tu dia Abu Sufyan ni ketua perang hebat. Dia masa tu tak masuk Islam lagi. Lepas pada tu baru dia masuk Islam. Dia kata, habislah matilah. Abu Sufyan kata, relax sikit je, salah je. Kau tengok aku ni, kau tengok aku lagi banyak, lagi dalam kena pedang. Sikit aja. Kau tahu tak? Dia kata, siapa yang cakap nak bunuh aku? Muhammad yang cakap nak bunuh aku. Bukan orang biasa. Dia beriman sebenarnya. Dia percaya, bukan beriman. Dia percaya. Dia tak beriman. Dia percaya Nabi tu betul. Bila Nabi cakap, garanti jadi. Dia percaya, tapi dia tak beriman. Bila Muhammad kata garanti jadilah, tapi tak beriman. Nampak? Pok kena. Dia kata dah kena ni, habislah. Memang akhir sekali dia mati. Masa perang Uhud, musyrik kalah, patah balik lagi. Masa nak balik, dalam perjalanan mati kerana gorisan yang kecil. Cuma kita fikir gorisan yang kecil, dia percayanya dekat Nabi. Sampai dia kata aku mati dah lah. Padahal 2-3 titik darah saja. Matilah. Kenapa dia kata dia mati? Sebab Muhammad sendiri kata dia nak bunuh aku. Sekarang dah ada kat sini gorisan tu. Maknanya aku mati. Sebab kalau Muhammad kata dia nak bunuh aku yakin aku akan mati di tangan dia. Kepercayaan dia. Tapi iman, kita fikir balik. Kita dengan Nabi 1400 tahun lepas. Kita sanggup tak mati demi Nabi? Sanggup. Sedangkan kita tak pernah jumpa, tak pernah semayang belakang dia, tak pernah bercakap, malah tak pernah mimpi pun. Kita hanya mendengar daripada para ulama. Kita beriman dan kita sanggup mati demi Nabi kita. Dia hari-hari tengok Nabi. Siap boleh cakap, boleh tengok mukjizat Nabi belah bulan satu-satu, semua boleh dia tengok. Dia boleh tengok Nabi daripada kecil sampai ke besar, semua dia kenal. Semua dia tahu. Dan dia percaya pun, tapi tak beriman. Kerana iman yang kita ada ni jaga betul-betul. Sebab dia nikmat yang sebesar-besar nikmat. Orang yang duduk dekat Nabi sendiri pun tak boleh beriman, tak nak beriman, tapi percaya. Kita yang ada 1400 tahun tak pernah jumpa, tak pernah mimpi, tak pernah segala-gala, dengar cerita saja, dengar belajar daripada kitab aja, kita boleh yakin iman kita sehingga sanggup mati. Bezanya Ubay bin Khalaf. Beza. Cuma kepercayaan tu. Habis cerita. Sebab itulah 4 orang, hati-hati dengan 4 golongan ni. Hati-hati dengan 4 golongan, iaitu golongan yang macam Qarun, sibuk duk cari harta sehingga tak semayang dan sehingga melanggar perintah Allah. Sibuk duk cari kerajaan ni, yang jenis besar-besar ni, kerajaan besar-besar, duk nak takluk tu, serang negara tu, yang jenis besar-besar ni. Okey. Sibuk sehingga melanggar perintah Allah, lebih-lebih lagi semayang. Ataupun dengan sibuk, dia tak besar sangat, dia kecil sikit, menteri-menteri bawah-bawah ni je. Sibuk nak projek, nak apa, nak itu, nak ini, duduk kipas
Orang atas dia sebab takut pangkat dia jatuh, sebab nak projek, nak apa sampai tak semayang. Hati-hati sebab akan duduk belakang Haman. Dan hati-hati dengan duk sibuk meniaga, berdagang gitu gini, melanggar perintah Allah, langgar je apa semua, sebab nak niaga punya pasal, malah lebih-lebih lagi tak semayang, duduk belakang Ubay bin Khalaf. 4. Sambung lagi. Dan tersebut pada hadis yang panjang bahawasanya turun Jibril atas Nabi SAW, sampaikan wahyu, ya Muhammad, tiada diterima Allah daripada orang yang meninggalkan sembahyang akan puasanya. Allah, ini paling banyak sekali, paling banyak. Tiada diterima Allah daripada orang yang meninggalkan sembahyang akan puasanya. Maksudnya puasa tak sembahyang, Allah tak terima. Jangan salah faham, bukan tak sah je. Sah tu pekah. Tak makan, tak minum, niat, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, sah puasa. Sah puasa. Terima tak terima cerita lain. Terima tu Allah terima, syarat qabul dia panggil, Allah terima. Yang sah, buat sempurnakan syarat dan rukun, sah. Kita tak nak sah saja, kita nak sah dan diterima. Yang ini dia kata orang yang meninggalkan semayang tapi tak puasa, maka puasanya Allah tak terima. Wajib puasa, wajib. Sah puasa, sah, Allah tak terima. Allah tak terima. Maknanya tak ada dosa lah, sebab dia puasa. Tak ada dosa lah. Dosa puasa tu tak ada lah, sebab dia puasa tu tak adalah dosa puasa. Kalau dia tak puasa baru ada dosa puasa, kan? Jadi dari segi dosa, dia tak ada dosa tak puasa, tak ada. Tak semayang adalah dosa tak semayang. Puasa tak ada dosa, sebab dia puasa tak adalah dosa. Tapi Allah terima ke tak? Allah tak terima. Allah tak terima ibadah dia tu. Ini paling ramai. Saya ada kawan tabligh, dia daripada Pakistan, rapat juga dulu, sekarang dah balik lah. Dia kata orang Melayu ni bagus satu, puasa pakai seksi pun puasa, pakai kepat, pakai skirt, pergi pasal Ramadan dulu lah. Masa pasal Ramadan tengah hebat dulu lah, 3, 4, 5, 6, 7 tahun 10 tahun lepas kan pasal Ramadan, sikit-sikit pasal Ramadan kan. Cuba pergi tengok kat situ, yang free hair, yang rambut berkarat, yang cukur kening betul, colourkan balik. Kalau perempuan pakai ketat pelat-pelat, puasa. Tapi tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Dah kalau rambut berkarat, kalau pakai yang tu, mana nak sembahyang apa nak kena, kan tak lalu air wuduk. Dia kata orang Melayu ni bagus satu, puasanya. Dia kata dia pesan tau, dia kata ini semua jasa tok nenek kita. Bila Ramadan je buat satu majlis yang besar, seumpama nak sambut satu-satu. Memang nak sambut pun, nak sambut malam Al-Qadar, memang nak sambut. Sampai macam-macam kan, ada kenduri menyambut. Tempat lain mana ada kenduri menyambut Ramadan macam tu kan? Mana ada dulu. Ada yang lebih tu pasang lilin gitu gini, ada program malam 7 likur lah, macam-macam program ada. Buat sampai benda tu jadi seronok. Tak percaya bulan Ramadan, cuba tengok 10 hari yang pertama. Kenapa jadi gitu? Tempat lain hari pertama pun tak ada orang lah. Kalau orang tu tak datang masjid surau, tak datang masjid surau Ramadan pun. Tapi kita sekurang-kurang 10 hari jadi ya. Ke sini 7 hari. Tak kisahlah, mula-mula ramai, tak kisah. Tok nenek punya jasa, dia buat satu macam, nak cakap satu macam adat. Dia buat begitu. Itu tu jasa dia. Macam samalah jasa kita berzikir lepas semayang, macam-macam. Kuliah di antara maghrib dengan isyak, semua jasa mereka buat dulu. Jadi dia kata orang Melayu memang gitu, bagus. Tak semayang pun puasa. Dia kata tempat dia semayang tak tinggal, tapi puasa payah, cukup payah. Semayang tak tinggal, tengah meniaga azan terus pergi. Geng-geng belah India, belah Pakistan, semayang tak tinggal, tapi puasa jangan harap. Terbalik, kita puasa hari-hari pesta makan pukul 7 penuh meja, tapi semayang tak. Kita terbalik kot. Tapi dua-dua tak elok. Bukannya kata kalau macam tu baguslah semayang je, tapi puasa tak, lagi bagus sebab semayang tu penting. Tak ada. Dua-dua tak elok lah. Cuma nak itu tempat kita sembahyang puasa tak semayang, itu banyak.
Tempat mereka semayang tapi tak puasa. Itu banyak tempat mereka. Okey. Tak terima, Allah tak terima puasa kalau orang tak semayang. Dan tiada diterimakan sedekahnya. Sedekah pun tak. Sedekah sah. Sah. Tapi Allah tak terima. Dan tiada diterimakan hajinya. Sah, cukup syarat, wajib, rukun semua sah. Tapi tak terima. Dan tiada diterima amalnya. Amal secara umum. Dan tiada diterima zakatnya. Zakat pun Allah tak terima. Tapi wajib bayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat harta. Wajib, tapi Allah tak terima. Sah, tapi Allah tak terima. Dan orang yang meninggalkan sembahyang dilaknat akan dia di dalam Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Jibril pernah cerita dekat Nabi. Dia kata, aku buat turun, aku yang menyampaikan wahyu daripada mana-mana Rasul. Aku yang sampaikan wahyu, kata Jibril. Jadi aku tahulah isi kandungannya. Dan dia kata, dia menyampaikan wahyu suhuf. Memang disampaikan. Dan dia kata, Zabur, Taurat, Injil, Quran, 4 ni ada satu persamaan, iaitu melaknat orang tinggal sembahyang. 4 ni sama. Bukan Quran aja. Daripada Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ni yang aku bawa turun kat Rasul-Rasul ni, keempat-empatnya isi dia melaknat orang tinggal sembahyang. Tapi ada yang tak melaknat orang puasa, tak melaknat orang tak bayar zakat ke? Ada. Yang ni melaknat. Nabi ni melaknat. Nabi ni tak melaknat yang aku buat turun, kata Jibril. Ada. Tapi kalau puasa semua laknat. Kalau sembahyang semua laknat. Tinggal sembahyang semua laknat. Kata Jibril. Dan disebut sini Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Furqan tu Quran lah. Sebab Quran ada 99 nama. 99 nama ada Quran ni. Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa, apa lagi? Az-Zikr, Ar-Rahmah. Saya tak ingat. Al-Quran. Ada 99 nama. Nama Quran. Orang yang meninggalkan sembahyang itu, apa dah? Orang yang meninggalkan sembahyang itu turun atasnya pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 1000 laknat dan 1000 murka. Dan bahawasanya murka pada Allah lah. Dan bahawasanya malaikat laknat, malaikat pun laknat sekaliannya akan dia di atas 7 petala langit. Penduduk langit semua melaknat. Penduduk langit tu malaikat lah. Semua melaknat. Malah dia kata 1000 laknat, 1000 murka ke atas orang yang tak semayang setiap kali, setiap malam. Tiap-tiap malam dia akan melaknat. Aku laknat siapa? Jahanam orang tak semayang. Jahanam aku, malaikat. 1000 laknat. 7 petala langit. Maksudnya tak tahulah berapa banyak. Maksudnya dia macam berzikir tau. 1000 kali berzikir. Macam mana? Jahanam. Kalau kata laknat tu macam tak pernah faham laknat ni. Jahanam lah. Jahanam orang tak semayang. Jahanam orang tak semayang. Jahanam orang tak semayang. Jahanam orang tinggal solat. Jahanam orang tinggal solat. Jahanam orang tu. Zikir. Tu 1000 setiap malam. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tiada ada baginya pada bahagian Tuhan hamba dan tiada bahagian baginya pada syafaat Tuhan hamba. Dekat akhirat nanti orang tak sembahyang, dia tak boleh minta tolong kat Tuhan hamba, dekat Nabi. Sedangkan kita nak syafaat Nabi. Tapi orang tak sembahyang, dia tak boleh minta tolong Nabi. Tak boleh. Tak ada bahagian. Kan Nabi kan banyak syafaat. Orang nak masuk neraka, Nabi boleh keluar kan dengan syafaat dia. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku pun keluarkan dia ni daripada neraka yang dah masuk dah ni. Maka Allah keluarkan. Itu syafaat. Yang nak masuk neraka, Nabi stop. Ya Allah, Nabi minta Allah lah. Hakikatnya pemberi syafaat yang sebenarnya Allah. Cuma Nabi minta doa, Allah bagi. Okey, tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Padahal cuba bayangkan, dia heret nak masuk neraka ni. Tiba-tiba je Nabi pegang. Kejap. Nabi kata, okey, ini dah dapat pengecualian. Aku dah minta pada Allah bahawasanya dia masuk syurga. Agak-agak macam mana perasaan kita waktu tu? Kita perlukan sangat-sangat. Itu tak kira minum telaga Kausar, macam-macam lagi lah kita nak daripada Nabi kita. Tiba-tiba tak dapat semua. Tak ada kabel dekat padang mahsyar nanti. Macam mana? Dekat dunia tak ada kabel pun payah. Zaman sekarang zaman kabel pun dah payah. Kalau lah dekat padang mahsyar tak ada kabel, ya Allah, lagilah payah. Kabel-kabel tu syafaat daripada umat Tuhan hamba. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tiada diziarah akan dia pada sakitnya. Oh, ni kasar ni. Ni kasar ni. Kasar.
Apa dia? Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tiada diziarah akan dia pada sakitnya. Kalau sakit jangan ziarah. Kecuali ziarah kerana nak dakwah, itu tu boleh. Sekadar nak ziarah suka-suka tak boleh. Maksud tak boleh tu bukan haram berdosa kalau ziarah juga, bukan. Maksudnya kalau dia tu sakit, nak pergi ziarah tak payah. Gitu je. Boleh. Sepatutnya sunat ziarah bila sakit, supaya kita ingat aku pun bila-bila boleh sakit, dan dia tengok kawan dia datang, dia makin sihat. Bawa pula sikit buah tangan lagi seronok. Itu sepatutnya sunat buat gitu. Tiba-tiba kita kata, alah, okey aja sebab dia tak sembahyang. Bukan teruknya kau. Tak teruk. Boleh. Okey, cuma kalau dengan niat nak mendakwah, makna kita dah sakit, maknanya tak lama mungkin kita meninggal. Jadi masa yang ada ni janganlah dengan sembahyang. Kita nak dakwah dia kan? Boleh. Mungkin orang surau masjid nak dakwah. Dia tak pernah datang surau masjid. Bila dia sakit pergi, bawa lagi macam-macam. Bawa pergi. Katalah pukul 9 habis sembahyang isyak tu, ada makan-makan bungkus untuk dia. Ni semua ni dapat, ni masjid punya, ni surau punya ni. Ni ada duit sikit daripada kami. Ini semua duit jemaah surau lah. Ini yang bagi, ni makanan pun makanan surau lah. Bagi untuk dakwah dia. Dia kata aku sakit pun dia orang datang. Masa sihat aku tak datang. Bila dia sihat mudah-mudahan dia datang. Nak dakwah tu silakan. Tapi kalau orang tak nak pergi, tak ada masalah. Orang tak sembahyang, tak jadi teruk kau ni. Orang sakit pun kau tak nak pergi, tak teruk. Sebab dia tak sembahyang. Cuma kalau pergi, bagus dengan niat untuk dakwah, lagi bagus. Jadi tak salah kalau tak pergi. Tak salah kalau tak pergi ziarah dia kalau dia sakit. Dan tiada diikutkan pada jenazahnya. Kalau dia mati tak ikut. Maksudnya mandi wajib fardu kifayah. Tak payah ikut ke kubur. Tak payah. Supaya menjadi apa dia panggil? Pengajaran bagi kawan-kawan dia. Saya pernah ada satu peristiwa dulu, masa belajar dulu, Tok Guru. Dia tak pergi dekat jenazah tu duduk bandar. Bawa balik kampung bila orang kampung, mak bapak nak suruh balik, bawa balik kampung. Dia ni jenis macam yang macam nyah-nyah sikit lah gitu. Dia tukar gitu. Tak tahulah, maksudnya dia ada masalah sikit lah. Kita tahulah, dia tu lelaki tapi nak berlagak macam perempuan. Pakai pun macam pakai gincu sebagainya. Tapi dia luar. Bila dia dah mati, bawa balik ke kampung. Dan orang kampung kenalah mandi kan, fardu kifayah, tak ada dosa. Okey. Dijemput Tok Guru tak pergi. Bila Tok Guru tak pergi, ramai yang tak pergi. Kenapa gitu? Bila kita pergi ni, kita menyibuk lagi pergi. Bila kita pergi, adalah orang tanam adalah. Rupa-rupanya semua geng dia mulut merah. Tapi halkom ada tu gerak-gerak telan elio. Tangan tu gini. Kenapa ramai tak pergi? Bila pergi, dorang ni akan tengok, kau tengok, kita macam ni pun orang ramai je datang hantar kita, mana kita okey. Kalau tak ada orang macam mana? Dia akan tengok sembahyang jenazah 5 orang, tanam 2-3 orang yang datang, tu pun penggali kubur 2-3 orang, surau masjid je datang. Kalau kita mati nanti tak ada orang pun nak doa kat kita. Dia akan ni sedar, dia bertobat. Lagi bagus langsung tak ada. Yang ada memang betul-betul kerja pemandi jenazah 2 orang, yang tanam 2 orang. Cukup. Tak ada seorang pun datang orang kampung. Lagi bagus. Bukan untuk dia. Dia dah mati, tak guna dah bagi dia. Untuk kawan-kawan dia datang mesti ya, geng dia mesti datang. Geng dia mesti datang, pakai skirt lah, pakai apa lah. Terkejut dia tengok, lelaki ke perempuan? Lawanya. Lagi lawa pada perempuan. Tapi bila cakap, suara tak boleh kepit lah. Suara tetap besar juga. Tak boleh kepit suara dia. Hati-hati. Sebab kita nak habiskan dia. Mana stesen dia? Okey, sikit lagi. Tiada beri salam atasnya. Allah. Ini pun kasar juga ni. Jangan bagi salam kat dia. Tapi dia bagi salam wajib jawab. Jangan bagi salam. Supaya macam boykot. Sama lah juga. Jika nak dakwah dia, bagi salam. Ini secara umum. Jadi kalau nak dakwah takkanlah habis kita nak biar dia dalam kesesatan. Mesti kita nak dakwah. Orang nak dakwah ni silakan. Tapi kalau kata aku malah aku bagi salam dia, malah aku nak lagi, tak salah. Sebab tak sembahyang. Tiada dimakan dan diminum sertanya. Jangan makan sekali dekat kalau kat kedai, jangan duduk satu meja. Kalau dia datang, jangan duduk makan sekali dengan dia. Jangan makan sekali. Sama lah juga tadi. Kalau kita nak dakwah dia, duduk faham tadi kan.
Takkan kita nak biar dia sesat terus. Kita mesti nak bawa dia suruh sembahyang. Jadi kenalah makan sekali. Jom ajak dia belanja dia roti canai ke apa ke. Lepas tu dakwah lah. Tu tak apa. Ada sebab yang tu. Tiada bersahabat. Jangan kawan dia. Sama lah juga tadi. Alasan sama. Tak nak kawan tak apa. Kenapa kau tak kawan dengan dia? Dia tak sembahyang. Boleh. Tapi sama lah juga. Kau tak kesian dekat dia. Dia orang Islam juga. Dia umat Nabi juga. Takkan tak nak dakwah? Nak dakwah? Ya kawan. Sama macam tadi. Kalau tak nak kawan, tak salah. Tiada bersekedudukan. Jangan duduk sekali dengan dia. Duduk satu rumah tak nak. Kenapa kau pindah rumah? Sebab dia tak sembahyang. Boleh. Tapi kita kata balik, sampai bila kau nak biar dia? Kita sama-sama Islam, amal ma'ruf nahi munkar. Duduklah kalau gitu. Dan tiada agama baginya. Memanglah tak sembahyang macam seumpama meruntuhkan agama. Dan tiada kepercayaan baginya. Jangan percaya apa dia cakap. Dia cakap, aku tak percaya. Kenapa? Tak sembahyang. Okey. Dan kalau nak simpan apa-apa, jangan simpan barang dengan dia. Sebab tak sembahyang. Dan tiada bahagian baginya pada rahmat Allah. Allah tak bagi rahmat dekat dia. Serta orang munafik pada lapis yang di bawah daripada neraka. Kalau masuk neraka duduk bawah sekali. Asfali minan nar, paling bawah. Bermula. Berhenti kat situ. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya azab 2 ganda. Bermula. Rasanya kita dah baca banyak, duk mula lagi, duk tak habis-habis dengan mula. Ya, ngaji kitab Taurat, kitab lama memang gitu. Takkan habis. Daripada awal sampai akhir mula. Mula aja, tak habis-habis. Itulah sedapnya ngaji kitab lama, sebab tak habis-habis duk mula. Wallahu alam. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah.